kepada orang lelaki yang beriman. Beriman beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Allah kena ikut hukum Allah. Tak langgar perintah Allah, ya. Tak langgar perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat kena buat. Jadi siapa ahli dosa sekalipun, dia jahat macam mana sekalipun, kata ulama, jangan tinggal sembahyang. Sembahyang ni adalah ubat segala penyakit. Sembahyang ni akan membaikkan kepada orang-orang yang jahat. Sembahyang jangan tinggal sembahyang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal-ilma wal-akla wal-hikmata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh, kau pandaikanlah. Kami ini hina, kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, kau maafkanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah, kau ampunilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah kami dan kau rahmatilah kami dan semua ahli keluarga kami dan ibu dan bapa kami, ya Allah. Allahumma hatim lana bi khusnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kita peluang untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan boleh untuk menjadi bekal untuk kita mati. Sebab nanti di dalam kubur, di alam barzah, malaikat Munkar dan Nakir, dia akan tanya apa yang kita buat semasa dekat dunia. Apakah yang kita lakukan semasa dekat dunia? Adakah kita menjalankan tugas-tugas sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Baiklah, kita meneruskan pengajian kitab Penawar Bagi Hati, Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikanlah pada memelihara tentang matamu. Kena memelihara tentang mata. Mata ni kena jaga sungguh. Mata ni untuk melihat perkara-perkara yang dibenar oleh hukum-hukum syarak. Ya, sebab itu mata ni dalam kitab pun menyebutkan, hendaklah kamu melihat tentang kitab Al-Quran. Ya, hendaklah kamu melihat tentang pasangan kamu dengan kasih sayang. Hendaklah kamu melihat ibu dan ayah kamu. Hendaklah kamu melihat tentang keindahan, tentang apa yang Allah jadikan tentang alam ini. Dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minta dengar kita bersyukur dengan Allah. Ya, iaitu Allah yang menjadikan alam. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad. Siapa dia? Rasulullah. Ya, tengok Rasulullah namanya ada dalam Al-Quran. Ya, dan lagi dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat Allah pun berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak jiwa tenang, mudah urusan, selesai masalah, jangan tak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak suka ikut perjuangan Rasulullah, tak suka ikut sunnah Rasulullah pun nanti susah dekat negeri akhirat. Rasulullah tak mau jumpa orang tu. Ya, tengok akhir zaman, kadang orang nak mengamalkan sunnah pun dia malu. Ya. Dalam hadis buka dalam Sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Dajjal makin hampir makin keluar apabila ramai di antara umat Muhammad mereka suka berbohong. Itu tanda Dajjal makin dekat nak keluar. Dah dekat ah. Sekarang ramai orang suka bohong. Tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook, ya. Suka hantar perkara-perkara yang tidak ada yang sahih, ya. Suka hantar habaran yang palsu. Hantar hadis palsu, hantar cerita palsu, macam-macam ah. Tu tandanya Dajjal makin dekat nak keluar. Dah dekat ah. Ya. Sama juga apabila ramai banyak orang suka bohong, suka tipu, maka akan turunlah balak. Balak macam-macam lah balak. Ya. Balak ni macam-macam balak Wahai Muhammad, kepada orang lelaki yang beriman. Beriman beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Allah kena ikut hukum Allah. Tak langgar perintah Allah, ya. Tak langgar perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat kena buat. Jadi siapa ahli dosa sekalipun, dia jahat macam mana sekalipun, kata ulama, jangan tinggal sembahyang.
Sembahyang ni adalah ubat segala penyakit. Sembahyang ni akan membaikkan kepada orang-orang yang jahat. Sembahyang jangan tinggal sembahyang. Ya. Dan siapa tinggal sembahyang pula, satu waktu akan dihuman ke dalam neraka sakar. 80 tahun, satu waktu. Satu waktu, 80 tahun. Ya. Lepas tu kalau tertinggal sembahyang, tertidur, terlajak ke apa, cepat-cepat bangun, ganti sembahyang cepat. Ya, ganti cepat sembahyang. Jangan makan dulu ke minum ke apa, ambil wuduk, mandi, ambil wuduk, qada solat cepat. Ya. Lepas tu orang yang ditakutkan Allah, bangun-bangunnya, ya, terus istighfar. Dia tu di antara hamba Allah yang dekat dengan Allah, dia perbanyak istighfar dan rajin istighfar. Minta ampun dengan Allah. Siapa bersih, dia punya doa tak ada hijab. Siapa bersih, doa tak ada hijab. Langsung terus. Ini kelebihan orang istighfar. Ya. Rasulullah pun tak pernah tinggal istighfar satu hari 70 kali. Kan susah pun paling pendek, astagfirullah. Itu paling pendek. Paling panjang, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'i minhum wal amwat. Kalau penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tadi maghrib baca tak? Baca untung. Siapa baca maghrib tadi, nanti jikalah dia mati malam ni, sebelum subuh mati husnul khatimah. Hadis sahih. Siapa baca 3 kali, dia ada kunci untuk masuk dalam syurga Allah. Ini hadis sahih. Yang tak baca, untung kalau ada ilmu. Kalau ada ilmu, dia boleh beramal. Tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Tapi yang pelik kadang segi dunia, dia pulun cari ilmu dunia. Tapi segi akhirat, dia tak pulun cari ilmu akhirat. Sebab apa? Ilmu akhirat ni penting. Tengoklah. Orang mati, ya, mati pun dia memerlukan ilmu akhirat. Nak disemayangkan. Sama juga masa hidup pun, kena gunakan ilmu juga. Kena perlukan ilmu juga. Nak semayang kena ada ilmu, tak ada ilmu macam mana nak semayang, ya? Macam tu. Kepada orang-orang lelaki yang beriman itu supaya mereka menyekat pandangan mereka. Menyekat pandangan, bukan sekat ni taruh plaster. Ya? Sekat tu bila nampak benda haram, cepat-cepat istighfar. Minta ampun dengan Allah, ya. Sekarang ni tak boleh elak benda haram, tak boleh lah. Keluar kedai, nampak apa ramai. Balik rumah tengok TV, nampak orang joget, tak boleh buat apa lah. Ya? Tapi kalau tu kata ulama, kamu pandai buat dosa, hendaklah kamu pandai juga beristighfar minta ampun. Jangan pandai buat dosa je, macam tu lah. Ya? Istighfar lah. Orang istighfar ni, jiwa tenang. Siapa rajin istighfar, mudah urusan. Selesai masalah. Ya? Banyak istighfar. Jangan malas istighfar. Paling kurang satu hari, paling kurang lah. Ya? Paling kurang 100 kali. Itu dah teruk sangat lah. Ya, kalau boleh 1000 kali lagi bagus. Imam Ghazali Hujatul Islam, ya, satu hari 1000 kali itu memang amalan dia. Agak susah pun, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau baca penghulu istighfar, satu kali baca, kelebihan dia baca, seperti dia baca 1000 kali. Itulah. Daripada memandang yang haram, benda-benda yang haram, jangan pandang benda-benda haram. Sebab itu siapa suka tengok benda haram, ilmu hilang. Hilang ilmu. Kalau dia apa hadis ke, apa Quran ke, ilmu hilang. Allah angkat ilmu. Siapa tengok benda haram, selalu suka tengok benda haram, tak bertobat kepada Allah, dia jadi berat nak ibadat. Berat ibadat. Suduh hari ni, semain duha dapat tak siang tadi? Semain duha dapat tak? Berak dapat. Berak dapat, semain duha tak dapat. Kacau lah. Malam ni, macam mana? Tentang semain sunat, tentang baca Quran. Fikir ya. Jangan kita hanya dapat nikmat dunia, nikmat akhirat kita tak dapat. Yang boleh tolong kita nanti kat negeri akhirat, yang boleh tolong dalam kubur ni, amal je. Kan kata Rasulullah, apabila meninggal anak Adam, 3 perkara yang boleh tolong anak Adam ni, iaitu waladun solehun, anak yang soleh. Adakah kita ada anak soleh? Anak soleh ni penting. Anak soleh ni cukup penting. Anak soleh ni cukup penting. Betul anak ni, kalau nak minta apa-apa, dia kena jumpa mak bapak. Jumpa mak bapak sebab bapak mak ni, dia doa tak ada hijab. Langsung terus. Nak minta apa, nak minta naik pangkat kerja ke, nak minta mudah urusan belajar ke, apa Quran ke apa, nak jadi orang soleh, jumpa mak. Wali Allah ni ada kat dalam rumah. Siapa dia? Mak bapak kita lah, tu wali Allah. Anak kalau dengan mak bapak derhaka, habis lah. Habis lah. Na'udzubillahi min zalik. Akhir zaman ramai anak derhaka, menyinggung hati mak bapak. Tapi tu anak yang soleh ni, dia akan minta mak dengan mak bapak ni setiap hari. Ini anak soleh. Bukan tunggu hari raya. Itu pun kalau dapat dia raya. Tak dapat dia raya, tak nak minta maaf. Sama juga isteri. Isteri yang solehah, dia kena minta maaf dengan suami setiap hari. Ini isteri yang solehah.
Di panggilan kitab mar'atus solihah, isteri yang solihah. Bila isteri yang baik ni, isteri yang solihah ni, bila suami balik, dia tunggu, dan bila nak malam nak tidur, dia akan minta maaf dengan suami. Ni isteri solihah. Dan memelihara kehormatan mereka. Dan dengan itu, lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mendalami. Mendalamilah, sangat mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Allah tahu. Allah tahu. Macam sekarang ni kita duduk. Sekarang ni kita duduk. Apa dalam hati kita ni, berkata apa, Allah tahu. Tak puas hati dengan ustaz, Allah tahu. Kata ke ustaz, Allah tahu. Itu dalam hadis sebut. Itu bila kita tengok, semasa Rasulullah ada, Rasulullah lah yang memimpin dunia. Rasulullah lah yang memimpin umat. Bila wafatnya Rasulullah, maka para sahabat. Bila sahabat-sahabat dah tak ada, maka tabi'in. Dan tabi'in tabi'in. Apa itu dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Apa itu ulama al-ulama warasatul anbiya. Apa itu ulama ni, siapa yang menghina ulama, keji ulama, kata ulama, maki ulama, orang ni mati nanti tak boleh mengucap la ilaha illallah. Tak boleh. Hati-hati lah. Yang hari zaman ramai orang maki, hina ustaz, hina ulama, hina habib dalam Facebook, dalam Google, dalam IG. Jadi kena wajib minta maaf dengan ulama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Walaupun kita kuat semayang, pergi haji, pergi umrah, selesai hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia kita ada salah, susah dekat dengan akhirat. Sebab itu bila orang mati. Bila orang mati, main jenazah, bila habis main jenazah cakap apa? Wahai semua ahli jemaah masjid, surah, ini jenazah ni kalau ada salah apa-apa, tolong maafkan. Nampak? Kalau ada hutang apa-apa, minta kepada warisnya. Nampak? Sebab itu bahaya salah dengan orang. Jaga sungguh. Sebab itu kena perbanyak amalan-amalan. Amalan-amalan rohani. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. Dalam ayat Quran ni, dia dalam ulama tafsir mengatakan, dia mengandungi 3 perkara. Pertama, mengajar kelakuan yang baik. Adab. Adab ni penting. Ilmu banyak macam mana, tak ada adab, tak berkat. Ilmu banyak macam mana pun, adab tak ada, tak berkat. Adab ni penting. Jumpa orang tua, kena bagi salam, kena salam. Dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi, sesiapa jumpa orang yang lebih tua daripada dia, jika orang tu orang soleh, orang baik, ulama bagi tahu, taklah kamu salam orang tu, tak kamu cium tangan orang tu. Ambil berkat. Salam, cium, bukan macam ni. Salam bukan selalu orang macam ni. Ini kalau orang Jawa pergi goblok. Bukan. Dia cium sini. Lepas tu tengok kenapa anak-anak murid, dia kalau salam untuk guru, dia cium sini, dia cium sini. Tahu apa? Sebab ulama ni, tangan dia suka beruduk. Ulama ni, orang soleh ni, dia tapak jari ni, dia suka telak kitab. Lepas tu kalau salam untuk guru, habib-habib, ulama-ulama, baba-baba, salam, cium sini, ambil berkat dia. Sama juga dengan mak bapak kita, kalau kita cium. Sama juga, macam mana kita cium tangan tok guru, macam tu lah kita cium tangan mak bapak. Tapi jangan lama sangat. Menyampah tok guru tu. Ambil berkat. Ambil berkat. Ingat tu, kita boleh belajar ni masa dekat dunia je, nanti kat alam barzah tak boleh belajar. Alam barzah kita akan jumpa malaikat muka nakir. Kau jumpa lah. Semua orang jumpa. Ustaz jumpa, datuk jumpa, kau siapa lah, kau ketua kampung ke, kau pandai kau nak baring bawa motor ke, kau tetap jumpa. Kau pandai rakam orang kuliah, jumpa juga. Tak boleh kau tim dengan malaikat. Jumpa. Malaikat mula masuk orang kubur, malaikat tanya apa? Ma kunta ta'bud. Ma kunta ta'bud. Apa mana dia? Apa Tuhan, ma kunta ta'bud, dia tanya. Dia tanya ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan kau? Apa yang siapa Tuhan kau? Dia tanya. Kita cakap, ada orang, dia cakap, Tuhan kau Allah. Malaikat kata apa? Kau tipu. Kau tipu. Kau kata kau Tuhan kau Allah, tapi kau bohong dengan Allah. Kau tidak ikut hukum Allah. Pertama, kelakuan. Baik adab. Adab menjaga sungguh. Lepas itu sunnah Rasulullah ni banyak. Sunnah Rasulullah ni bukan pakai serban je. Apa sunnah Rasulullah? Salah satunya, jumpa orang bagi salam. Itu adab lah. Jumpa orang kat pasar. Assalamualaikum. Salam. Kadang ada tak jenis orang kita bagi salam dia tak nak jawab. Assalamualaikum. Itu Sekali bagi salam, apa pahala dia? 100 mati syahid.
Senang nak buat pahala. 100 mati syahid. Tak payah perang bagi Palestin tu. 100 mati syahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kuat lagi iman. Ya. Pakai kopiah. Kuat lagi. Pakai sorban. Kuat lagi. Pakai tongkat. Tu. Kuat lagi pakai tongkat. Kadang nak pakai kopiah malu. Nanti nak ngorat tak boleh. Pakai kopiah. Orang selalu bini banyak pakai kopiah. Orang pakai kopiah bini banyak. Orang tak pakai kopiah seorang sambil bonyok kawan tu. Kedua, memberitahu. Ketiga, menakut-nakutkan. Yalah. Itu tentang siapa yang dia dekat dengan Allah, dia takut dia takut dengan Allah, takut dengan Allah, takut dengan Allah, takut dengan Allah. Ya. Bab tentang mengajak adab. Adapun pada mengajak adab ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Maksudnya katakan wahai Muhammad pada orang-orang yang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram, Ya. Jangan suka pandang haram tu. Masa aku belajar dulu, guru aku besar dah, dia kata apa? Kau nak kalau suka tengok benda haram, habis ya. Nanti malam payah nak tahajud. Nanti payah nak baca Quran. Ya. Ingat tu, kena muhasabah diri. Ya, tak kira siapa pun. Kalau kita Quran, kita tak boleh nak baca satu hari paling kurang 100 ayat, tanda kita banyak dosa. Nikmat yang paling besar dekat dunia, nikmat paling besar apa? Nikmat paling besar bukan banyak bini. Nikmat paling besar bukan dapat pajero. Kan? Nikmat paling besar, siapa dapat ibadat. Itu nikmat paling besar. Siapa dapat ibadat, nikmat paling besar. Cuba kita tengok orang pergi umrah pun, tak ramai orang pergi umrah. Tak ramai. Bila kita tanya, kenapa tak pergi umrah? Allah tak panggil. Allah tak panggil. Kalau pergi Bandung, Allah panggil je. Pergi Danuk, Allah panggil je. Komoi-komoi motor. Pergi Bangkok, Allah panggil je. Pergi Korea, Allah panggil. Ya. Pergi umrah, Allah tak panggil. Padahal bukan mahal pun. Ya. Ingat tu, ya, kena muhasabah diri. InsyaAllah, kalau kita dekat dengan Allah, ya, kita dalam rahmat lah. Untung dalam rahmat, untung. Ya. Satu hari rahmat turun, 1000 rahmat. 1000 rahmat turun, 999 diberikan kepada ulama, penuntut ilmu dan orang soleh. Satu rahmat diberikan kepada orang kafir, orang munafik dan kepada binatang dan pokok-pokok. Nampak? Ini kelebihan ulama, kelebihan orang soleh, kelebihan orang menuntut ilmu. Ya, sekarang tak nampak. Ya, nanti bila nak mati, nanti dah dalam kubur baru nampak. Ni bab tentang ya dalam alam barzah. Alam barzah ni takut. Ya, nanti kita terbaring macam ni. Orang mandi kita, orang korek lubang punggung kita, lubang itu semua. Kita diam. Dia tapi kita ada kat sebelah tu. Ya. Kita diam. Ada kat sebelah. Itu kata Rasulullah, kalau kamu nak ingat mati, rajin pergi kubur. Ya. Rajin pergi kubur. Dia orang kata pergi kubur bid'ah. Kalau pergi konsep tak bid'ah. Ya. Pergi kubur bid'ah. Pergi konsert tak bid'ah. Pergi tengok wayang tak bid'ah. Konvoi motor tak bid'ah. Ya. Pergi kubur kata bid'ah. Pergi masjid bid'ah. Tali arwah bid'ah. Ya. Semuanya bid'ah. Bagi sebiji apa tu? Banyak bid'ah dia. Wah, ya. Ngajilah bab bid'ah. Bid'ah haram. Bid'ah haram, sunat, harus, makruh. Ya. Dia banyak, dia ada 5 hukum bid'ah. Wah, ya. Tapi kat kubur Nabi tak pergi lama-lama. Ya? Sebab kubur ni tempatnya jin. Ya? Tempatnya jin. Tapi siapa kajian pergi kubur, dia ingat suka dia akan ingat mati. Pernah ada orang pergi kubur main PUBG ada? Ada orang kat kubur PUBG. Bodoh lah. Kadang-kadang kubur main PUBG. Ya? Ni semua kaki PUBG. Semua kaki PUBG. Kalau pergi kubur main PUBG juga entah. Tak tahu apa. Ya? Kajian pergi kubur. Ya? Alhamdulillah lah. Ya? Aku dapat jaga pergi kubur. Kalau tak ada ceramah jauh-jauh, dapat pergi kubur. Setiap hari Jumaat, dapat pergi kubur. Ziarah mak ayah. Pergi kubur. Ya? Nanti kalau kita buat baik dekat orang yang dah meninggal dunia, bukan orang meninggal dunia je. Pada orang yang hidup pun, kalau kita bawa baik ke orang, nanti pada satu hari, bila kita tak ada, orang akan buat baik kita. Tunggu je. Buat lah. Ya? Sama juga dengan binatang. Itu lah.
Dan dengan kalimah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-Nya melakukan kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik akhlak yang terpuji. Tengok Rasulullah. Tengok Rasulullah akhlak macam mana? Ya, Rasulullah ni kalau dia jalan, orang bagi assalamualaikum ya Rasulullah. Dia berhenti, dia paling semua tubuh. Kepala, badan semua dia paling. Ini Rasulullah. Ni hebat Rasulullah. Ya. Kita, Assalamualaikum. Salam. Fahal. Ni hebat dia. Alah, tak ada internet. Okay. Kalau kita itu kita tak mau. Ya. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Manusia yang hebat, akhlak yang terpuji. Ya, ni Rasulullah. Rasulullah dia segi akhlak dia Allahu Rabbi. Bukan segi akhlak je. Kalau segi tubuhnya pun Rasulullah punya tubuh kalah ahli gusti. Badan Rasulullah ni dalam kitab sebut, dalam hadis sebut, dia punya dada dengan perut seperti ketulan tisu. Cantik, rata dan ada ketul. Bukan macam kita, boroi. Kalau bergambar tahan nafas bagi perut masuk dalam. Takut orang kata perut boroi. Jangan risaulah perut boroi macam mana pun. Allah, bini tu sayang, faham senang bini nak sayang kita. Pertama, suami ni kena jujur, kena jujur. Kedua, suami ni selalu puji isteri. Kedua, suami lagi apa? Suami ni ada rezeki lebih, berikanlah barang-barang perhiasan untuk isteri. Senang dengan bini tak boleh bohong, faham Lepas tu kata Rasulullah, tu dalam hadis sebut, akhir zaman pada dunia dekat kiamat, Dajjal akan keluar, akan muncul Dajjal apabila ramai umatku mereka pembohong. Dajjal mata dua. Bukan satu, mata dua. Satu gelabeh. Dajjal. Wallahu alam dia keluar bila. Tak pernah lagi WhatsApp kat Dajjal bila dia keluar. Faham Tapi dia akan keluar bila dunia dalam kerosakan. Bila umat Muhammad mereka jauh dengan Allah. Faham Melakukan kelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Ni tasawuf ni dia banyak bab kolbun ni. Hati-hati. Dalam kita Arab dia panggil kolbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Allah jadikan mata ni. Kalau cerita ni mata ni jangan tak baca Quran. Paling malas baca Quran senang Ambil wuduk, buka, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Itu paling malas. Pun pahala. Paling malas. Siapa tak suka baca Quran, geng setan lah. Siapa tak suka menuntut ilmu pun, geng setan juga. Kuncu-kuncu setan. Kawan setan. Sebab setan dia tak suka baca Quran. Setan tak ada dengar Quran. Setan. Kita tu dalam rumah. Siapa selalu baca surah Al-Baqarah walaupun 10 ayat. Dalam rumah ni walaupun 10 ayat. Benda binatang-binatang berbisa pun tak boleh masuk rumah. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Kelebihan surah Al-Baqarah. Bukan jin je tak boleh masuk dalam rumah. Bukan jin je lari. Siapa baca surah Al-Baqarah. Ular ke lipan ke, kalau dia masuk pun kita kena ketik pun bisa tak masuk. Memang ada pengalaman aku sendiri. Lipan masuk rumah ni. Ketik anak aku, Habib tu. Dia main-main, tapi tak ada apa. Kelebihan surah Al-Baqarah. Amalkan baca surah Al-Baqarah. Sabun, 10 ayat tu. Dan memelihara kemaluannya. Daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Kalau lelaki dia panggil zakar. Kalau perempuan dia panggil farash. Sampai tu kena ngaji. Bab zakar, bab farash. Kena ngaji bab wuduk. Mana yang membatalkan wuduk, memegang zakar tentang mana. Kena ngaji Tapi kita tak kupas buat tentang tu. Yang insyaAllah yang akan datang. Lepas itu suami isteri, bila mereka berwuduk, boleh bersentuh-sentuh. Sentuh yang mana boleh? Ada tempat yang dibenarkan sentuh, maka tidak batalkan wuduk. Sentuh gigi, boleh? Sentuh gigi ni, boleh? Bang, ambil gigi ayam, gigi palsu, boleh? Kalau gigi betul boleh, pegang gigi boleh Tapi gigi sama gigi, bibir bertemu, tak boleh kena ngaji sungguh. Tu aurat perempuan Islam dengan perempuan kafir. Kena tahu aurat dia. Aurat lelaki sama lelaki. Kena tahu auratnya. Kena ngaji Apa tu orang lelaki tak boleh pakai seluar pendek. Haram. Dia boleh pakai seluar pendek bila dia seorang-seorang dalam rumah. Ataupun boleh pakai seluar pendek dengan isterinya. Boleh Dengan dia beradik pun tak boleh. Alung angah pun tak boleh. Sebab
aurat bagi lelaki sama lelaki. Ya. Lepas itu anak, mak dengan bapak pun ada aurat. Mak dan bapak pun ada auratnya. Ya. Ada hak aurat. Sebab suami isteri tak ada istilah aurat. Dia halal. Boleh telanjang rumah bini. Bini masak Maggi goreng telanjang, suami tengok TV telanjang. Boleh, tak ada. Suami main PUBG lah. PUBG telanjang. Main telanjang. Suami telanjang, bini pun telanjang kat rumah. Tak haram. Tapi kalau ada anak, maka haram. Tak boleh. Tapi suami isteri tak ada istilah haram. Itu bila dia nikah, dalam kitab Arab panggil, bila nikah ni, dia panggil perjanjian. Dia tak boleh buka. Dia boleh buka ni dengan talak. Talak soreh ke, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum. Banyak. Dia tak boleh buka. Bukanya dengan talak. Faham? Ini ngaji bab talak. InsyaAllah yang akan datang kita akan kupas bab talak. Jangan melihara kemaluannya. Daripada perkara yang tidak halal dari kerjakan dengannya. Tapi kena tahu, bab kemaluan ni, kalau pakai seluar ketat, bagi orang lelaki, hukumnya adalah harus. Harus. Tapi kalau dia pakai seluar ketat, dia nak pakai seluar ketat boleh. Orang naik basikal racing ke, naik basikal selalu kayuh pagi-pagi, sukan ke, pergi gym ke, nak pakai seluar ketat boleh. Tapi kena pakai baju labuh. Kalau dia pakai seluar ketat, hampir terbojol binatang biawak depan tu, maka bila orang lelaki yang tengok ke, orang perempuan yang tengok ke, jatuh haram. Sebab dah menunjukkan dia punya bentuk kemaluan. Kecuali dia tak sengaja. Itu lain. Jaga sungguh. Sebab dia nampak. Nak pakai seluar ketat boleh. Tapi kena pakai baju labuh. Baju labuh. Kena tahu aurat dia. Orang perempuan, boleh seluar ketat. Pakai seluar ketat untuk suami. Boleh. Orang perempuan yang dah menikah nak pakai apa boleh. Nak pakai gaun, nak pakai seluar pendek, nak pakai sependek, nak pakai apa boleh. Nak pakai seksi. Tapi untuk suami. Kalau keluar pakai seluar ketat ke, pakai baju yang menampakkan tubuhnya ke, maka haram. Haram tu sebab dia sudah menunjukkan tubuhnya dengan sengajanya. Jagalah bini dengan baik. Suami kena bagi tahu. Kalau isteri tak nak dengar, lepas maka wajib atas kalian hamba. Hamba apa sifat? Hamba 4 sifat. Pertama, bodoh. Hina. Bodoh, hina. Fakir. Lagi tu apa? Lemah. Hina, fakir, bodoh, lemah. Ini sifat hamba. Lepas tu kita tak boleh berlagak dengan Allah. Tak boleh. Iblis, kenapa dia keluar daripada syurga Allah? Sebab dia berlagak dengan Allah, takabur. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tapi iblis kena ingat, iblis ni dia hebat. Iblis ni dia boleh, lubang mana dia boleh masuk. Iblis ni kita apa dia boleh baca. Iblis ni lebih alim daripada ulama. Ni iblis. Lepas tu iblis ni dia boleh tipu siapa saja pun. Wali Allah pun dia akan tipu. Yang dia tak boleh tipu Nabi. Yang tak boleh tipu Rasulullah. Yang dia tak boleh tipu Rasulullah SAW. Itu hebatnya Rasulullah. Pernah berlaku pada zaman subhanallah, seorang wali Allah yang hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani. Iblis datang menyerupai lembaga, dia beritahu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau bukan Tuhan, engkau iblis, engkau setan. Macam mana kau tahu? Aku tahu lah. Allah tidak berbentuk. Allah tidak berjisim. Allah tidak berbentuk lah. Allah itu qadim. Kata iblis, hebat engkau Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku tak boleh tipu engkau, tapi aku sudah tipu 70 ahli sufi, 70 wali-wali Allah yang lain aku dah tipu dah. Aku dah sesatkan akidahnya. Nampak jahatnya iblis. Kalau macam kita, lagi kacang lah, kaki PUBG, faham lagi kacang lah. Iblis kacang lah. Lepas tu kena dekat orang soleh. Lepas tu kalau kita lemah, dekat orang soleh. Orang soleh akan bagi nasihat macam mana. Macam nak buat. Ustaz, teruk. Tanyalah Habib. Saya ni payah nak bangun semayang. Saya ni kadang kedekut sangat. Duit ada, kedekut punya orang. Busuk punya orang. Beli internet ada duit. Tapi tolong orang tak boleh. Itulah. Pelik. Beli internet boleh. Bagi mak bapak duit tak boleh. Itulah. Minta nasihat pada orang soleh. Orang soleh ni penting. Lepas tu kalau dalam grup telefon, ada grup tu ada orang soleh, jangan keluar dalam grup. Siapa keluar dia rugi lah. Sebab orang soleh ni akan memberi syafaat dekat negeri akhirat nanti. Ni hadis kursi. Dia akan beri syafaat semasa dekat negeri akhirat. Orang soleh ni bila masuk dalam syurga Allah, dia akan tengok dalam syurga. Mana pergi kawan aku yang kat dunia ni? Kawan sama-sama main PUBG. Mana?
Tak ada kawan aku main PUBG ni, tak ada. Mana? Ingat lah. Tak ada mana. Ingat orang soleh dia main PUBG, dia main nak dakwah. Macam korang, orang soleh. Tengok kawan tak ada, dia akan tanya dengan malaikat Allah. Sebab syurga ni, dia ada tingkatan-tingkatan. Satu tingkatan perjalanan 500 tahun. Dekat, bukan pakai kereta private. 500 tahun perjalanan dengan menunggang binatang buruk. Binatang buruk ni binatang kenderaan yang terlaju. Tengok hilang. Binatang buruk. Satu pendapat mengatakan kuda yang bersayap. Apa itu orang-orang yang bukan Islam ni, orang Nasara, orang Yahudi. Tapi kalau kita pergi rumah diorang, ada gambar kuda. Sebab diorang percaya, tapi mereka tidak beriman. Faham? Tentang syurga Allah tu dia tanya, mana bagi kawan aku sama-sama minum, sama-sama belajar, tak ada. Dia tanya kawan dia, kau nampak tak? Tak nampak. Kau nampak? Tak nampak. Dalam syurga kau ada tak? Tak ada. Itu yang tanya malaikat. Wahai malaikat, mana bagi kawan-kawan aku sama-sama mengaji dulu, sama-sama konvoi motor, sama-sama main PUBG, tak ada pun. Kata malaikat, kalau tak ada dalam syurga, dia ada dalam neraka. Itu yang orang soleh minta dengan malaikat, wahai malaikat, minta dengan Allah, aku ingin syafaatkan mereka. Itu yang mereka masuk dalam neraka. Orang soleh masuk dalam neraka, kadang orang tanya, tak terbakar? Allah akan bagi benteng bagi orang soleh ni, tidak rasa panasnya bahang api neraka Allah. Faham? Itu penting kawan dengan orang soleh. Dia tak ada nak kawan dengan Mak Saleh. Nak kawan dengan artis. Faham? Kawan dengan artis bangga. Faham? Kawan dengan ulama, dengan ustaz tak bangga. Apa barang, kolot ustaz. Faham? Sikit lagi kita sambung kita. Dah ada setengah jam. Lagi 2 minit kita berhenti. Sabar-sabar. Buat sabar. Yang tak bagi mengaji setan. Faham? Kata jangan ngaji. Setan tak bagi. Dia tak bagi. Dia tak bagi kita baik. Dalam kitab menyebutkan, dalam kitab Risalah Tauhid pun ada, dalam kitab fikih pun ada, kitab Banu Mazib betul ada kot. Jahat tak jahat iblis ni, sampai kita nak mati pun dia datang. Dia datang setan ni. Dia akan datang nak menyesatkan kita supaya kita mati kapi. Betul ulama suruh beramal kayu sugi, jangan tak beramal kayu sugi. Ingat ni, amal kayu sugi yang tak amal. Ni hadis sahih. Siapa beramal kayu sugi, petah bercakap, mati boleh mengucap la ilaha illallah. Amal kayu sugi. Nama juga Habatus Sauda. Habatus Sauda ni hadis sahih. Kata Rasulullah apa? Habatus Sauda adalah ubat segala penyakit. Aku tak bohong, dulu aku lelah. Amal Habatus Sauda. Tak adalah. Kelebih Habatus Sauda. Amalkan Habatus Sauda. Siapa ada resedung ke, lelah ke, amal Habatus Sauda. Ubat segala penyakit. Maka wajib atas sekalian hamba mengunjung perintah Tuhannya. Wajib. Bukannya sunat. Belajar ni wajib sunat? Wajib. Dia dah tahu belajar, dosa. Dalam hadis sebut, hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang tahu dia di Korea dia, di tempat dia ada majlis ilmu, dia tak mau datang, dia tak mau hadir jika tanpa uzur syarak. Tanpa uzur syarak, dikhawatiri keluar daripada dunia, mati tidak beriman. Dan jika tiada nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa oleh Allah. Neraka ni takut. Neraka ni perjalanannya 70 tahun. Jatuh satu benda, jika perempuan itu mengandung, sampailah batu tu ke jurang api neraka Allah, maka perempuan ni dah beranak, dah keluar anak, maka anak dia dah tumbuh janggut. Di dalam api neraka Allah. Neraka ni dia ada sungai yang bernama Sungai Gayu. Dia ada tasik bernama Tasik Lam-Lam. Dia ada anak sungai bernama Al-Hab. Dia nanah dan darah penduduk neraka. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab Muhimmah. Yang suka muka soal apa? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Duk cerita ni lah. Allahumma takhir fahmi wa nawir qalbi wa halim dasari alana. Umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5.
Ha? 5 kot. Ha? Ke akhirat. Akhirat mana? Harinya sanggalan. Usaha apa? Apa dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 4 okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, siapa dia? Siapa dia? Baru nak tengok ke belakang apa? Apa barang tu ya. Ni Syekh Daud Al-Fatani. Dia 4 beradik. 5 beradik. 4 lelaki, seorang perempuan. Semua ulama. Syekh Daud Al-Fatani ni tak nikah. Tak sempat nikah. Dia belajar, dia mengajar sampai tak sempat nak nikah. Kita belajar, nak nikah lagi. Ikut sunnah Nabi. Oh, hebat tahu nikah sunnah Nabi aja. Ya, kalau belajar tak mau sunnah Nabi. Faham mampu kahwin, ya, lebih. Tak mampu duduk dan diam ya. Faham Pada hari akhirat kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan. Apa itu dalam neraka? 50 wanita, seorang lelaki. Neraka ni. Ramainya dalam neraka ni perempuan. Itu yang Siti Aisyah ke Fatimah Zahra pertama bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ramai perempuan dalam neraka?" Kata Rasulullah, mereka 2 perkara selalu salah. Pertama, mereka tidak menjaga auratnya. Kedua, mereka suka menyakiti hati suaminya. Ini hadis sahih. Ya? Itu suami ni, kalau suami yang soleh, suami yang baik, selalu memaafkan isterinya. Ya? Tapi jangan cakap dengan bini. Ya? Anja. Baby maafkan je. Marah abang tak apa lah. Ya? Bodoh lah suami tu. Maaf dalam hati sama juga orang hutang. Orang hutang kita, dia hutang kita kena halalkan siap-siap dalam hati. Bimbang nanti dia tak mampu bayar. Dia tak mampu bayar, nanti susah kadang-kadang akhirat. Kita nak masuk syurga pun jadi susah, jadi lambat. Sebab orang yang hutang kita tu tak selesai. Tapi yang cakap dia, kau hutang aku, ya aku halalkan. Memang tak bayar lah. Jadi kata kalau orang banyak hutang ni, hidup susah. Susah. Hutang kedai menggali, kedai perabot, hutang katik, lalu kena kedai menggali, malu. Katik dah patah, hutang tak bayar. Banyak hutang susah, nak lalu kedai singa, hutang tak bayar, lalu segan nak lalu. Orang banyak hutang ni hidup tak tenteram. Orang banyak hutang pula dia kacau orang sembahyang. Allahu Akbar. Kacau sembahyang. Allah Akbar. Tak masuk-masuk sebab kira hutang. Segala perempuan yang derhaka akan suaminya dalam dunia ini, pada esok harinya sangat menyesal atas segala perempuan yang tersebut. Itu maka tiadalah berguna oleh sesalannya dan duka citanya pada waktu itu. Tak guna, kadang-kadang akhirat tak guna. Sama juga bukan orang perempuan je, bukan perempuan yang isteri yang derhaka dengan suami dia menyesal kadang-kadang akhirat. Sama juga orang lelaki, siapa yang tak semayang, siapa yang suka mengumpat ke, siapa yang suka bayar orang, maki orang, hina orang. Ya, dengan jiran, tak jaga adat dengan jiran, suka sakit hati, adik-beradik pun suka bergaduh ke apa. Nanti kadang-kadang akhirat, susah. Sana nak menyesal tak guna lah. Sana bukan untuk bertaubat. Nak istighfar, tak boleh. Faham Nak istighfar minta ampun kat dunia. Ingat tu. Minta ampun. Minta ampun dengan sama-sama hamba Allah. Minta maaf dengan Allah. Sama juga solat. Ya, solat. Lepas tu kalau solat, siapa tinggal semayang, ganti cepat. Qada lah. Lepas tu sebab dari itu siapa yang ada tinggal semayang fardu, dia sibuk semayang sunat, sibuk semayang duha, sibuk semayang tahajud, semayang qada dia tak ganti, semayang tahajud sah tapi haram. Sebab yang wajib dia tak ganti, wajib dia tak bayar. Sama juga sibuk sedekah, zakat tak bayar. Sibuk nak bagi orang susu, anak orang susu, jiran sebelah, anak sendiri tak bagi susu. Anda faham? Alam, artinya ketahui olehmu bahawa sungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama. Nampak? Ulama. Ain lam mim alif hamzah. Ulama. Ain liyin, tempat yang tinggi. Betul, ulama ni tempat dia tinggi. Ulama ni derajat ni tinggi ulama. Siapa dalam keluarga ada ulama untung.
Untung. Siapa ada dalam keluarga ada ulama, ada seorang untung lah. Sebab nanti dia akan bagi syafaat kepada semua ahli keluarga dia. Faham ingat tu. Iaitulah setengah daripada dosa yang amat besar jadi derhaka. Ia sebab menegakkan akan suaminya daripada mengambil kesukaannya. Nampak? Jika isteri ni dia tegah suaminya, salah satunya banyak perempuan derhaka ni bila suami nak kahwin lagi. Berani cakap ni kahwin lagi. Mampus tak berani. Sini berani balik rumah tak berani Allah bagi, Rasulullah bagi, Tapi kalau isteri tu seorang pun dah baik, dah bagus, dah jaga kita cukup elok, dah tak payah, Masak pun sedap lah, balik pun dah urut gitu, abang, Kena jaga sungguh. Baik isteri ni, perempuan ni, sebab itu bila dia dah sudah bernikah, bila dia nikah aja, tengok orang tu cakap. Kata apa? Ingat tu, Fatimah, Zainab, muka dah bukan tanggungjawab bapak nampak kan? Tanggungjawab lelaki tu, suami kau kena ikut cakap dia. Jangan lawan dia, jangan sakiti hati dia. Nampak kan? Ya mak, mula-mula tidak 2-3 bulan dia lawan suami dia. Lebam mata sebelah, pung tumbuk. Kenapa? Sebab tak boleh top up. Perempuan sekarang hanya main. Cerai berai dalam Malaysia ni paling banyak cerai berai Selangor. Baru ni pun ada seorang hamba Allah, dia WhatsApp, dia telefon Ustaz, macam mana saya baru nikah sebulan lebih dah bini minta cerai. Di antara Arash ni bergegar. Arash ni dia bergegar kalau orang bergaduh, tak bergegar. Orang membunuh tak bergegar. Orang tinggal semayang pun tak gegar lagi. Orang tinggal puasa tak gegar lagi. Tapi kalau jikalah wanita yang sudah menikah dia minta cerai, maka Arash bergegar. Itu dalam ulama bagi tahu, suami ni dia kena satu benda dia boleh cakap dalam rumah, satu benda dia tak boleh cakap dalam rumah. Satu benda tak cakap dalam rumah apa? Jangan sekali-sekali cakap. Apa dia? Buat cerai. Apa tu cara talak ni ada 3. 3 Yang kedua, suami ni yang boleh cakap, dia kena dalam rumah, dia kena cakap ya je dalam rumah. Dia mengaji kat rumah ustaz tu, ya. Makan apa tadi? Dia mamak makan apa? Roti canai. Ya. Abang main PUBG dengan siapa? Dengan kawan masjid, masjid Ahmad Zahra. Mana jangkau panjang? Ya. Tu telefon bunyi, ada perempuan lain ke? Ada bini lain ke? Ya. Mampu ya. Dia kalau jujur selamat. Lepas tu kalau siapa nak poligami, bukan nak kempen poligami tak. Siapa nak poligami, suami kan jujur. Tak boleh bohong. Tak boleh sorok. Nikah diam-diam, tak boleh. Nanti akan menyusahkan ahli keluarga. Nanti tak pasal-pasal anak mengorak bini bapak. Habis sebab bapak tak jujur. Habis kena jujur. Sama ada diwati atau lainnya, seperti manakah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Lepas itu isteri ni, bila suami nak, contoh hari ni suami dah makan ubat kuat. Dah makan ubat kuat. Dah makan ubat Tiger, Abang Tiger. Makan ubat Abang Tiger. Suami nak pegang ni. Tak boleh. Mana? Hadah, dosa. Malaikat melaknat sampai pagi. Bukan itu je. Dalam kitab kata jumpa juga. Bila isteri itu dia tidur membelakang dengan suaminya, maka malaikat melaknat sampai pagi. Melaknat sampai pagi. Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Pagi. Lepas tu, tengok kita masa kita baru nikah. Macam mana dengan bini? Pandang muka kan? Pandang. Bini tengok baby, tengok Anja tengok baby. Tengok nyanyi lagu. Marah. Mula panggil baby, marah panggil babi. Di antara binatang yang tak boleh masuk masjid apa? Babi, anjing, ular.
3 binatang. Ya. Kalau ular ni jin. Ular jin. Babi, asal hukum tak boleh makan, haram mutlak, tak boleh makan babi. Yang teringin nak makan babi, mengidam makan babi, tak boleh. Ya, daripada hukum haram, maka akan jatuh hukum harus bila darurat. Tapi makan sekadar untuk hidup kita berjalan, bukan seekor babi. Sok giabok, sok lidah, sok leher semua makan. Tak boleh. Ya. Tapi dia bukan terus makannya. Contoh kita sesat lautan, kita sesat lah. Ya. Orang tak ada apa, makanan tak ada. Nak makan babi dulu tak boleh. Kena tunggu binatang lain dulu. Kalau kita fikir kita minum. Ya. Binatang lain tak lalu lah. Kancil tak lalu. Biba tak lalu lah. Makan babi. Itu sekadar untuk hidup. Jangan seekor babi. Balik buat jual lagi babi. Tak boleh. Anda faham. Ni hukum fikir dia. Ya. Dia tu kadang orang tanya, Ustaz, saya makan kat kedai. Orang cakap saya kedai tu pau tu ada babi, Ustaz. Saya nak makan. Mana buat? Tak payah jolok mentah-mentah tak payah. Tak payah nak kubur air tanah. Tak payah. Ya. Kata ulama, buang je, kumur-kumur dah cukup. Tak payah nak kumur-kumur air tanah. Mati ya. Ni hukum fikir dia. Ya. Ada orang tanya lagi satu. Ustaz, saya bawa kereta. Depan ada lori babi. Ya. Tapi dia hujan. Kalau dia hujan, kata ulama, dan dia di atas jalan, kata ulama, ya, dia maafkan. Ya, dia bukan air daripada babi, dia adalah air jalan dan air hujan. Kalau jika tidak hujan, memang tidak hujan, memang kita follow belakang lori babi, memang nampak air keluar, itu adalah air daripada hasil daripada babi. Kencing babi, aduh, faham ya? Kalau hujan dia dimaafkan. Ni hukum fikir dia. Ya, itu kena ngaji tentang kolah. Ya, satu kolah sukatan 12 tim menjaga. Satu kolah, 2 kolah 22. Lepas tu kena ngaji. Lepas tu kata ulama, ni jika sukatan 2 kolah ni, jika dah penuh air tu 2 kolah, sukatan 2 kolah, ya, maka jatuhlah tak cicak ke, najis apa ke, maka tak najis air tu. Ya, apabila air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Jika berubah, maka najis. Faham? Kalau kat rumah kadang biasa lah. Kadang rumah-rumah murah, rumah flat, dia orang kadang ada pakai kolah yang 3 segi tu kan. Tu tak lebih 2 kolah. Kalau jatuh tak icak, najis lah. Najis lah. Lepas tu kena hati-hati. Kalau tengok lu, ada cicak. Jangan ambil najis. Kalau orang yang jaga suku sebab dalam hadis sebut, atau khuru miftah khusalah, kesucian kunci bagi semayang. Lepas tu kita nak betul-betul dengan najis jaga sungguh. Ini tak ada kena cincai je. Orang yang betul-betul jaga betul-betul hubungan dengan Allah, dia jaga sungguh buat najis. Macam tak hidung najis tak? Najis tak najis hidung. Tak hidung sendiri. Hidung tak najis, kotor. Tapi walaupun tak najis, jangan makan. Kadang tengah orang ada, orang nak makan. Rasa macam, orang kata rasa tak tahu. Sama tak telinga, tak najis, kotor. Ahli basi ada 2 pendapat. Atau pendapat ada najis, atau pendapat tak najis. Buka kitab Bakhru Mazi ada, daripada Imam Nawawi, daripada Syekh Ramli ada. Jika dia di dalam perut, maka najis. Jika dia di sini je, tak najis. Dan kita duduk diam, kadang ada kemam keluar bau busuk. Kenapa mulut kita busuk? Sebab apa? Kita duduk kat dunia. Mulut busuk buka. Mati orang. Sebab kita duduk kat dunia. Kat syurga tak busuk lah. Sebab sana nur, cahaya. Dunia ni semua taik. Dunia ni semua busuk. Muka lawa macam mana? Taik busuk lah. Lawa, bulu kening panjang, kelik-kelik. Macam rambut terpelat. Ini merah. Taik busuk lah. Dalam syurga tak ada taik. Tak ada taik. Faham Lepas tu kita tak boleh sombong dengan Allah. Tak boleh sombong dengan orang. Cantik macam mana, banyak duit macam mana pun, kaya macam mana, banyak jawatan tinggi macam mana, pangkat apa pun, tetap kita ni ada taik. Dan kita tasawuf dia panggil najis luaran, najis dalaman. Najis luaran ni kita nampak, najis dalaman dia di dalam. Ni najis dalaman, taik. Ini semua ada taik. Faham Busuk je. Faham? Dan cakap apa ada taik. Faham Jadi kalau ngaji kita tasawuf yang lebih tinggi lagi, dia panggil, kalau dosa itu dia panggil racun. Apa tu dekat hati kita ni, dia ada 3 pokok. Pokok ilmu, pokok iman, pokok amal. Kat dalam jantung ni. Racun ni dia dosa. Bila racun ni dia dosa. Dosa ni siapa banyak dosa, dia akan makan 3 pokok. Pokok ilmu, pokok iman, pokok amal. Ilmu akan hilang. Dia tak suka beramal. Imannya habis. Makin lama makin habis.
Para Nabi dan para Rasul, dia punya iman makin naik. Naik. Kalau iman malaikat, steady je. Iman malaikat steady je. Kalau sujud je. Kalau rukuk je. Kalau qiyam. Takbir je. Itu malaikat. Iman turun, naik. Bagi peringkat orang awam. Kejap mengaji. Kejap tak mengaji. Kejap pakai serban. Kejap pakai seluar pendek. Ada jenis orang itu ada. Campur. Kalau pergi Mekah, berjubah. Balik Mekah, balik umrah, balik haji, pakai seluar pendek. Tak tahu lah. Kena masalah. Kalau iman iblis, syaitan je lah. Iman iblis makin lama makin jatuh. Makin hancur. Ini iman iblis. Asal iblis nama siapa? Azazil. Jangan taruh anak nama Azazil pula. Ada orang taruh nama anak Muhammad Khinzir. Dia tak tahu bahasa Arab. Dia tahu Muhammad Khinzir. Khinzir itu babi lah. Sama Majnun tu gila. Itu kena belajar bahasa Arab sikit. Dia tak tahu bahasa Arab. Tahu anak, ente, unte, kude, kurme. Itu tahu. Belajar sikit yang kena tipu Pak Arab ni. Pak Arab yang baik sangat? Tak ada baiknya. Yang orang tak kira siapa lah. Arab ke, Melayu ke, siapa. Yang baik, yang sebenarnya orang bertakwa. Nak tunggu baik tak baik. Bumi Madinah, bumi Mekah ni, bila muncul Dajjal. Bila Dajjal sampai di bumi Madinah, Dajjal hentak kaki, maka keluarlah orang kafir, keluar orang munafik. Itu bumi Madinah akan bergegar. Gempa bumi apabila munculnya Dajjal. Dah sejam belum? 51 minit. Lagi 9 minit. Sabar. Ngaji sunat mati. Jadi yang main PUBG elok Ni mah belajar benda syurga. Syurga susah nak dapat. Lepas tu penduduk syurga tak ramai. Penduduk syurga ni 1,000 seorang. Fikir 1,000 seorang penduduk syurga ni. Hadis sahih. Dia dalam 1,000 yang mati boleh mengucap La ilaha illallah. Seorang je. Syurga tak ramai. Dia dalam hadis sebut 1,999 penduduk neraka. Seorang penduduk syurga. Ini yang berkoi risap lah. Umat Muhammad ni, umat Rasulullah ni, dia akan masuk syurga. Buat dosa apa dia pun, tetap masuk syurga. Tapi dah kena bakar neraka lah. Yang tak masuk ni kafir. Sebab itu kena belajar. Bab tentang kafir. Bab munafik ni belajar. Munafik ni, kalau kita bohong, contoh bohong anak, bohong bini bohong suami, ini munafik segi perbuatan. Dia tak jatuh kafir. Yang jatuh kafir ni, segi munafik yang jatuh kafir, dia tak percaya dengan Al-Quran. Tak percaya dengan sekolah hafiz. Tak percaya dengan apa yang ulama' beritahu. Bapa nak buka sekolah hafiz, anak belajar sekolah hafiz, buat apa? Nak makan apa esok? Kafir tu. Dah tak percaya dah. Ingat tu, segi akidah. Lepas tu munafik ni, ada munafik segi perbuatan, ada munafik segi akidah. Kena ngaji, kena tahu sungguh. Itu yang kata Rasulullah, subuh-subuh umatku Islam dia semayang. Allahu Akbar. Lepas tu kalimah syahadah tu baca tahiyat. Nanti lepas subuh ada mereka kafir lah. Nanti bila zuhur Islam balik, semayang balik. Enggak lah kita tauhid, kita ada solat tauhid. Dalam kubur tak boleh tolong. Contohlah aku kalau dah mati, kau mati, duduk kubur sebelah, saya tolong. Yang boleh tolong ni, jika kubur ni, kubur orang soleh dan kubur ulama', dia akan mendapat syafaat. Lepas siapa kubur sebelah orang soleh, kubur sebelah ulama', dia akan dapat syafaat. Kubur tu Zohir je. Alam barzah, tak tahu kat mana. Tu Zohir, letak jenazah letak jenazah. Alam barzah, wallahualam. Nak tahu nanti tunggu mati. Anang tanya aku nak mati. Lekat muka nanti, kadang orang cakap, ustaz ni pandai-pandai cerita dalam kubur malaikat macam ni. Dia dapat pada mana? Hadis mana? Nabi yang cakap.
Nanti bila kita kata dia bodoh, dia marah. Nabi cakap. Ini Nabi ni dia sayangkan umat. Dia sayangkan umatnya sebelum kita jumpa malaikat muka nangkik. Nabi cerita dah. Malaikat muka nangkik macam ni. Bentuk dia, mata dia kebiru-biruan. Memegang satu cemeti. Dia duduk di hujung kaki. Aduh. Rasulullah bagi dah supaya kita ni berhati-hati. Tapi bila kita cerita, orang yang tak mengaji, dapat hadis mana? Dah hadis apa lah. Ustaz ni memang bantai. Ustaz ni dah duduk dalam kubur. Kita bagi tahu apa yang Nabi bagi tahu. Rasulullah ni dia kasyaf. Rasulullah Allah bukan ijad. Tidak takkan Rasulullah boleh bercakap dengan kambing. Rasulullah boleh cakap dengan unta, boleh cakap dengan biawak. Boleh cakap dengan pokok. Kita boleh cakap dengan pokok boleh. Mampu ya. Kadang cakap dengan bini tak layan. Rasulullah ni siapa nak impi Rasulullah banyak selawat. Banyak selawat boleh impi Rasulullah. Tapi kalau impi Rasulullah jangan cerita ke orang. Hanya masuk kat WhatsApp group. Ana mimpi Rasulullah, ana hebat, ana wali Allah. Tak cerita ke orang. Dia diam, itu ada rahsia kita dengan Allah. Dengan bini pun jangan cerita. Dengan bini dia. Kalau cerita dengan bini akan mengundang fitnah. Mimpi Rasulullah malam tadi contoh malam mimpi Rasulullah. Mimpi. So pagi saya pagi cerita dengan bini. Yang malam tadi baby mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah tidur pun telanjang mimpi Nabi. Itu fitnah tu. Jangan cerita dengan bini yang cerita. Jangan cerita. Duduk dia diam, nak tanya ulama, tanya orang soleh. Betul tak betul kita mimpi Rasulullah. Kalau kita mimpi Rasulullah, tempat tidur kita tu wangi kata ulama. Dan Rasulullah sendiri yang bagi tahu, ana Rasulullah. Bukan orang lain cakap. Siapa mimpi Rasulullah, wajib cepat ke negeri akhirat. Jumpa Rasulullah. Itu kau orang. Dia diam. Ustaz dah jumpa. Itu rahsia. Awak cerita kau orang. Sikit, ada sejam lah. Lagi 2 minit. Sabar. Lagi 2 minit. Allah muka tak berhati semua. Allah muka tak berhati. Alah, sejam pun. Main PUBG 4 jam lamba Bong, tembak ni terjun kat terbang. Paling terjun. Tukar baju. Main PUBG tak ngantuk pun. Besok pagi tidur. Bangun tengah hari. Habis duit bini, minta bini dia top up. Orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini. Sikit, untung belajar ni, untung. Allah tak tunjuk neraka, Allah tak tunjuk syurga. Kalau Allah tunjuk, orang tak minum arak, orang tak berzina, orang tak meragut, orang tak bunuh orang. Bini tak lawan suami, suami tak tipu bini, bapa tak tipu anak. Allah tak tunjuk, faham Allah tunjuk pada ketika sakaratul maut. Baru Allah tunjuk. Faham? Kalau Allah tunjuk syurga, Allah tunjuk neraka, masjid 80 tingkat pun penuh orang sembahyang. Orang tak buat dosa ni. Orang semua takut ke Allah. Allah tak tunjuk. Itu yang dalam hadis sebut. Hadis kursi tak silap. Malaikat akan turun di bumi. Daripada arash. Turun di bumi Dia cara mana majlis ilmu. Ni malaikat dia turun mana majlis ilmu kena naik bertemu dengan Allah. Ni bukan mana wallahu alam naik bertemu dengan Allah wallahu alam dia di mana. Itu bukan kerja kita. Kata malaikat, wahai Allah, hamba engkau dekat dunia, dekat bumi, dia tak pernah jumpa engkau, tak pernah tengok engkau, tak pernah tengok neraka, tak pernah tengok syurga, tapi dia beriman dengan engkau. Dia menyambut kalau engkau. Dia duduk dalam majlis ilmu, duduk majlis zikir, duduk dalam majlis selawat. Apa kata Allah? Bagi tahu tentera-tenteraku di Baitul Ma'mur, malaikat tinggal di Baitul Ma'mur, turun ke bumi, bentang sayap ke atas mereka, bertasbih dan istighfar ke atas mereka sampai habis majlis. Faham Malaikat dah cerita malaikat malaikat semua pakai serban. Malaikat tak pakai terkeledar, pakai serban. Nabi Isa pakai serban, Rasulullah pakai serban, sahabat Nabi semua pakai serban. Sahabat Nabi semua berjanggut. Lalu kalau dalam syurga, yang berjanggut 4 manusia je. Siapa dia? Yang berjanggut Rasulullah, Nabi Harun, Nabi Ibrahim dan Sayyidina Abu Bakar. Dan ada sahabat yang berjanggut Sayyidina Abu Bakar, Nabi Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Harun dan Rasulullah yang berjanggut.
Yang lain semua tak berjanggut. Dalam syurga Allah. Nak berjanggut dekat dunia ni, jangan besok kat syurga tak ingin nak berjanggut pula. Janggut. Kalau jenis tak wudu, macam mana? Satu lay janggut ni, satu malaikat. Tak dapat boleh banyak, boleh selai je dia macam jenis sunsial. Dia kerja dia apa? Dia bergantung, dia bertasbih. Allah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Nampak dekat? Nampak? Nampak kau bukan Nabi. Nampak ni Nabi je. Faham dia bukan Nabi. Faham ya? Wallahu alam. Cukup lah. InsyaAllah. Berkatlah sampai sini. Mudah-mudahan kita belajar ni boleh beramal. Jangan belajar tak beramal. Belajar tak beramal. Belajar tak beramal, rugi. Faham ya? Belajar beramal. Belajar beramal. Belajar buat sembahyang sunat, main sunat. Belajar baca Quran, nanti boleh baca Quran. Belajar buat sedekah, nanti boleh tolong orang. Itu. Belajar buat penipuan, kita takkan tipu orang. Itu. Itu belajar ni kena beramal. Belajar amal, belajar amal. Kalau belajar tak beramal pun tak guna. Bukalah kalau kita buka dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam daripada Rasulullah. Siapa yang belajar dia tidak beramal, dia 1000 kali cilaka daripada orang-orang bodoh. Ni kata Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali bukan calang-calang orang. Imam Ghazali ni dia dua beradik. Nama dia Muhammad, namanya abangnya Ahmad. Imam Ghazali. Imam Ghazali ni bapaknya bukan ulama. Buka sejarah kisah Imam Ghazali. Bapaknya bukan ulama, bapaknya orang biasa, tetapi bapaknya setiap hari dia akan jumpa ulama, akan jumpa guru, hantar manisan. Dia cakap, wahai ulama, wahai guru, tolong doakan anakku jadi ulama. Tu Imam Ghazali jadi ulama. Baiklah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.